Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Rabu, 2 Disember 2020. Tugasan pada hari ini menonton YouTube yang cikgu sediakan untuk tajuk kedudukan. Seterusnya, apabila selesai menonton YouTube ini, murid-murid bolehlah menyelesaikan buku aktiviti daripada muka surat 139 hingga 146. Pertamanya, kita perlu belajar istilah-istilah dalam topik kedudukan. Jadi, dalam gambar ni, cikgu tunjukkan kedudukan murid di dalam kelas 4 Pluto. Jadi, ada istilah-istilah yang kamu lihat. Yang pertama, mengufuk dan mencancang. Jadi, untuk mengufuk, kamu lihat bagaimana mengufuk maksudnya mendatar dan mencancang tu dia menegak ke atas. Jadi kita panggil paksi X sebagai paksi mengufuk dan paksi Y sebagai paksi mencancang. Jadi kalau kamu lihat ada 15 murid dalam kelas 4 Pluto. Jadi dalam kamu nampak juga ada perkataan lajur, timur, kiri, kanan, depan, belakang, baris dan utara. Jadi cikgu akan memberikan beberapa ayat supaya kamu dapat memahami istilah-istilah tersebut. Istilah yang pertama yang kita hendak pelajari ialah lajur dan baris. Okey, cikgu bagi dua contoh. Adam. Kamu cari sekarang Adam. Okey, cikgu sebut ya. Adam berada di lajur 4, baris 1. Kemudian kamu lihat ya, contoh yang kedua yang cikgu beri, Siva. Siva berada di lajur 2, baris 3. Jadi kamu faham ya, yang mana lajur, yang mana baris. Katalah cikgu minta kamu fikirkan kedudukan Muaz dengan menggunakan perkataan lajur dan baris. Kamu cari sekarang Muaz. Jadi, apakah kedudukan Muaz menggunakan lajur dan baris? Betul. Kalau kita hendak menyatakan kedudukan Muaz, Muaz berada di lajur 5, baris 2. Seterusnya, menggunakan istilah ke timur dan ke utara. Cikgu bagi dua contoh ya. Izam. Kamu cari Izam sekarang. Izam berada 5 ke timur, 3 ke utara. Daripada titik asalan. Titik asalan yang sekarang ni kedudukan guru. Jadi Izam berada 5 ke timur, 3 ke utara. Kemudian kamu cari Syah. Syah berada 3 ke timur, 2 ke utara. Baiklah, jika cikgu minta kamu menyatakan kedudukan Mei daripada titik asalan, daripada kedudukan guru, kedudukan Mei dengan menggunakan istilah timur dan utara. Apakah jawapan kamu? Ya betul. Jawapannya ialah Mei berada 3 ke timur dan 3 ke utara. Baiklah, sekarang kita menggunakan istilah ke kanan dan ke depan. Cikgu berikan dua contoh. Ain. Kamu lihat ya, kedudukan Ain. Ain berada 2 ke kanan dan 1 ke depan daripada kedudukan guru ataupun titik asalan. Manakala Ros, kamu cari sekarang Ros. Ros berada 4 ke kanan dan 3 ke depan daripada kedudukan guru. Baiklah, kalau cikgu minta kamu menyatakan kedudukan Joseph dengan menggunakan istilah kanan dan depan. Ya betul. Joseph berada 4 ke kanan dan 2 ke depan daripada kedudukan guru. Okey, sekarang cikgu menunjukkan gambar
kedudukan watak Upin dan Ipin. Jadi untuk gambar tersebut, kita lihat pada paksi memupuk adalah huruf A, B, C dan D. Manakala pada paksi mencancang ada digit 1, 2, 3, 4 dan 5. Jadi untuk menyatakan kedudukan, kita mesti bermula dengan huruf, kemudian digit. Sebagai contoh, Upin berada di kedudukan A5, Meme berada di kedudukan A2, Tok Dalang berada di kedudukan B3, Kak Ros berada di kedudukan C1, Ipin berada di kedudukan C3, Opah berada di kedudukan D4. Itu cara untuk kamu menyatakan kedudukan sesuatu objek. Tapi kali ini kedudukan watak Upin dan Ipin. Seterusnya, kadang-kadang soalan menyatakan kamu, meminta kamu untuk menyatakan apakah nama-nama objek atau nama-nama watak yang berada pada lajur dan baris yang sama. Okey, sebagai contoh, watak Upin dan Ipin yang cikgu tunjukkan ini. Tok Dalang dan Fizi berada pada lajur yang sama. Lajur tersebut ialah lajur B. Contoh yang kedua, Meme, Susanti dan Ehsan berada pada baris yang sama, iaitu baris kedua. Kalaulah cikgu tanyakan soalan, siapakah yang berada di lajur C? Jadi kalau cikgu soal, jawapannya ialah Kak Ros, Susanti, Ipin dan Main berada di lajur C. Tetapi kalau cikgu tanya siapakah yang berada di baris 4? Jadi jawapannya ialah Jarjit dan Opah berada di baris 4. Okey, seterusnya. Cikgu tunjukkan sekarang kedudukan semua watak Upin Ipin lengkap. Setiap bahagian tu ada lengkap dengan gambar. Jadi kadang-kadang soalan bertanya kepada kamu dengan memberi nama dan meminta kamu menyatakan kedudukan. Contohnya, nyatakan kedudukan sapi, nyatakan kedudukan Apin. Cuba kamu jawab ya. Nyatakan kedudukan Dewi, nyatakan kedudukan Ijat. Kadang-kadang soalan juga minta kamu menyatakan nama objek, tapi kali ini nama watak yang berada pada kedudukan tersebut. Contohnya, namakan watak yang berada pada C4. Nyatakan watak yang berada pada D1. Nyatakan watak yang berada pada B4 dan nyatakan watak yang berada pada D3. Jadi cikgu harap kamu faham dengan penerangan cikgu. Jadi cikgu minta kepada kamu selepas habis menonton YouTube ini, kamu menjawab buku aktiviti daripada muka surat 139 hingga 146. Okey, selamat mencuba buku aktiviti. Bye-bye.